secara ringkas dan kita terhadap maklumat lebih kurang hubungan dengan perkara itu. Sekarang kita nak tahu pula lebih kurang sebagai apa dia ekoran daripada asnaf lapar itu, yang sebalik pada asnaf lapar itu beberapa perkara yang mana kita tahu, iaitu dikatakan asnaf ataupun golongan yang tidak diberi zakat, tidak diberi kepadanya zakat. Ini golongan hak tak beri zakat dia. Golongan ni kita tak boleh beri zakat pada dia. Siapa dia katik, kita tak boleh beri zakat pada dia nya. Didapati beberapa golongan manusia yang tidak boleh diberi zakat kepadanya. Beberapa golongan, beberapa puak, beberapa jenis manusia kita tak boleh beri zakat pada dia. Orang ini hak kita boleh berinya lapar tu. Lain pada lapar tu tak boleh lah. Tapi nak hurai lebih kurang bina dah tahap lapar tu. Jadi perkara yang mana kita akan sebut kerata ni, antaranya ialah satu orang kaya. Sebab orang makan zakat tu pakai miskin. Kaya tak boleh pakai lah zakat ni. Orang kaya, kaya tak boleh pakai zakat. Itu tak boleh beri zakat pada dia kerana dia tu kaya. Zakat ni hak orang pakai miskin. Orang kaya tak boleh beri zakat pada dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqah li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawi. Hadis riwayat apa dia At-Tirmizi rakam 651. Nabi kata la tahillu sadaqah li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawi. Maksudnya tiada halal sedekah itu bagi orang kaya dan tidak halal juga bagi orang yang punyai kekuatan lagi selamat sejahtera anggotanya. Jadi Nabi kata tidak halal sedekah itu bagi orang kaya. Orang kaya tak halal sedekah. Harta dia banyak dah, maka tak boleh zakat pada dia. Dulu kita dapati juga ada kampung-kampung kita tu zakat pada orang kaya. Orang kaya zakat ke dia. Jadi tak kena tu. Lepas dah alhamdulillah habis dah. Masa tu habis dah zaman tu. Zaman ni zaman kita bakat tahu, bakat reti lebih kurang ni, maka kita tak boleh zakatlah pada orang kaya harta tu. Dan tidak halal juga bagi orang yang mempunyai kekuatan lagi selamat sejahtera anggotanya. Nabi rakyat juga zakat tak halal bagi orang yang gagah. Orang ada kekuatan, anggota dia pun selamat molek, tak ada cacat gapo dak, tak ada cegah apa dak, tak ada kurang gapo dak. Anggota molek, tubuh kuat, orang ni tak boleh beri zakat agak ke dia. Sebab apa? Sebab dia kata dia ni kaya usaha dia. Kaya kerja, ya boleh lah kadar ya mencukupi dia makan tu. Tapi dia tak kerja, ya gagah, dia minta sedekah dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh beri zakat ni. Itulah secara umumnya kita dapati orang kaya sama ada kaya harta ataupun kaya tenaga dia, kaya tubuh badan ya, kaya rai dia. Dia boleh buat kosang, buat apa itu ni. Rai dia gagah. Maka cukup dengan usaha dia tu, maka tak boleh zakat. Berikutnya tajuk cara kita had ataupun batasan kekayaan yang tiada harus diberi zakat padanya, ada khilaf di antara ulama. Ni kita nak tahu pula. Nak kata zakat tak kaya setara mana kaya tu. Tu. Kaya setara mana dia kata kaya tak boleh beri zakat. Ni penting ni. Zakat tak mana dikatakan kaya dan tak boleh beri zakat pada orang kaya ni. Katanya sahat ataupun batasan kekayaan yang tiada harus diberi zakat kepadanya, ada khilaf di antara para ulama. Ulama ada khilaf tentang nak mehadkan, mesakatkan zakat mana kata kaya, banyak mana harta dia kata kaya, ada khilaf ulama. Khilaf ulama ini. Alif ataupun pendapat pertama, setengah ulama berpendapat bahawa kaya yang haram menerima zakat itu ialah kaya yang memiliki 50 dirham bersamaan. Kalau duit kita ni mengikut harga yang mana waktu apa dia kita tulis buku ni. Jadi 50 dirham tu bersama 4,807 bat ataupun bohlah 5,000 lah mudah-mudah. Ada. Tu mengikut harga
Lebih kurang ikut harga pasaran lah, harga naik turun tu. Harga naik turun. Jadi ikut harga ni 50 dirham tu, setengah ulama kata bila seorang tu milik duit 50 dirham pada masa dulu, 50 dirham dulu tu sama kita lo ni duk 4,807 kop. Tu 4,800 7 bat. Jadi kalau milik banyak ni kaya dah tu. Tak ada zakat dah tu. Masya-Allah. Noya tu ni dah zakat kaya. Maknanya kalau duduk sini banyak kita tak ada zakat ni. Nah, amal dah zakat 4,000 5,000 tu ada lah, poket pun ada 5,000 seorang tu hari-hari tu kadang-kadang. Dia. Itu mengikut pendapat setengah ulama. Masya-Allah. 4,800 duduk dalam hak kaya. Lepas tu maknanya itu mengikut harga yang naik turun lah. Pokoknya duduk 50 dirham. Ada 50 dirham. Kita tahu dah zakat dulu tu, maknanya nisab zakat tu kalau kira dirham tu 200 dirham. 200 dirham. Ada. Itu nisab zakat. Ni 50 dirham. Bila saya memiliki 50 dirham dikatakan dia kaya, maka tak boleh zakat pada dia. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, setengah ulama berpendapat bahawa kaya yang haram menerima zakat itu ialah kaya yang memiliki nisab zakat daripada apa sahaja harta zakat. Ini satu pendapat. Masya-Allah, ulama kita ada ijtihad dia ni, masya-Allah. Setengah ulama berpendapat ni pendapat yang kedua, bahawa kaya yang haram menerima zakat itu kaya hak tak menerima zakat ialah kaya yang memiliki nisab zakat daripada apa sahaja harta zakat. Jadi bila dia tu boleh milik nisab zakat, nisab gapo tak kira. Nisab gapo tak kira. Asal kata dia ada dapat milik nisab zakat, maka bila siapa nisab, kita ada banyak nisab tu, kena zakat lah dia. Kaya lah dia. Tak boleh zakat dia. Sebagai contoh, seperti 5 ekor unta. Seorang ada milik 5 ekor unta. Jadi awal zakat bagi unta tu 5 ekor unta tu siapa nisab dia? Buat tubik kami sekor dia. Kalau zakat tu, ni dia ada 5 ekor unta. Mu tak ada zakat dah. Sebab mu kaya dah modal 5 ekor unta. 5 ekor unta ni kalau kira harga kita ni mana 125,000. 125,000. Tu je. Kalau harga unta mengikut harga unta kita kira ni masa 2 tahun lepas dah. Mungkin dah ni yang naik lagi ni. Harga menaten sama 10 lembu dekat kita lah. Nak tak tahu. Ni lebih kurang. Mana mengikut harga pasaran lah. Pada pokoknya pada kita kata kaya tu hak tak boleh zakat ialah bila dia dapat milik nisab harta. Apa saja harta yang milik. Kalau ada unta 5 ekor unta kaya tak boleh zakat. Atau 200 dirham perak. Ya ada duit 500 dirham berarti 595 gram ataupun 19,320 bat. Jadi kena mana kaya dia tu. Beza tak? Kalau unta 5 ekor unta harga duk 125,000. Kalau ya ada duit dirham 200 dirham nisab dia tu. Nisab dirham maknanya duk di 19,300. Kaya dah tu. Masya-Allah. Atau 20 miskal dinar. 20 miskal dinar dirham apa dia? Mah sama dengan 85 gram, maknanya 132,882 bat. Harga lebih kurang ikut harga pasaran. Lebih kurang ikut harga pasaran. Maknanya apa saja yang milik nisab harta
dikatakan kaya. Hak mana yang milik itulah. Masya-Allah. Lepas tu kalau kita nak kira nisab buah-buahan tu, kau rendah lagi tak? Nisab buah-buahan tu kau rendah lagi. Berapa ribu ya? Tak apa 10,000. 7,000, 6,000. Nah. Masya-Allah. Ini pendapat yang kedua. Ini bila maklumat ada pada kita. Pas dia mau makan mana tu setengah demo tu. Nah. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga, setengah ulama berpendapat bahawa kaya yang haram menerima zakat itu ialah kaya yang boleh mencukupi. Hanil go sikit luah ni. Kaya yang boleh mencukupi. Kata dia tu cukup makan dia. Kaya lah tu. Dan tidak ada batasan ataupun had yang tertentu. Had ini tak terhad. 200,000, 100,000, 50,000, 60,000 tak ada had. Maknanya yang mencukupi bagi dia, bila cukupi kaya. Dia. Maknanya mengikut orang tak sama ni. Dia ni cukup makan banyak ni, tarah dia zakat ni. Bila cukup ni kaya. Orang lain tinggi sikit. Kaya. Bagi ni. Dan tidak ada batasan had ataupun yang tertentu, malahan ditilik pada keadaan seseorang pada usahanya dan kemampuannya. Itu dia Pak. Tilik pada usaha seorang itu, ya orang yang boleh kerja banyak mana, tenaga dia kerja banyak mana, kemampuan samad dia setakat mana, tengok. Demo ni ada anak seorang, cukup banyak ni. Demo ni ada anak 5 orang, dia tak cukup 10 anak seorang tu misalnya. Jadi setakat mana dia mencukupi, kayalah dia, tak boleh zakat dia. Jadi hak zakat boleh dipakai meski hak orang susah kan tak cukup makan. Bila cukup makan dah kaya dah lah. Kaya bab zakat ni masya-Allah tak tinggi mana kali. Sebab tu kena ingat juga ni. Tak tinggi mana kaya sebab zakat. Bukan kena milioner, milion-milion tu berjaya kaya. Tak apa milion pun cukup makan, kaya dah tu. Sekiranya dia tidak berhajat dan sudah mencukupi dengan apa yang ada di sisinya, maka haramlah dia menerima zakat. Cukup dengan apa ada dah. Haram dia zakat dia. Kerana apa yang mana cukup bagi dia. Mengikut tarah dia masing-masing. Yang mana tak sama. Hak ni kena tulis sendirilah. Terasa sendirilah tu. Kata banyak ni kita cukup dah. Kita 5 beranak makan banyak ni cukup dah. Kita tak terima zakat lah. Maknanya ambil sedar sendiri, ambil kabar diri sendiri lah tu. Sekiranya dia tidak berhajat, dia tak berhajat dah dan sudah mencukupi dengan apa yang ada di sisinya, cukup dengan apa yang mana ada di sisinya, tak berhajat dah, maka haram dah dia menerima zakat. Dan sekiranya dia masih berhajat, kalau boleh berhajat lagi, maka halal baginya menerima zakat walaupun dia adalah memiliki nisab. Jadi kalau dia berhajat, walaupun dia ada milik harta tu nisab, tapi dia masih berhajat, tak mencukupi lagi bagi hidup dia dengan anak-anak keluarga dia tu, boleh beri zakat dia dan dia boleh terima zakat. Inilah maknanya pendapat yang ketiga daripada pendapat ulama kita rahimahumullah yang memberi penjelasan pada kita hubungan dengan had ataupun batasan kaya yang tak boleh terima zakat. Itulah apa yang kita sebut tadi itu hubungan kaya harta. Mana orang kaya harta itu dia zakat atas harta, hak tak boleh zakat, tak boleh makan zakat. Yang kedua, orang yang asnaf tak boleh makan zakat juga, orang kaya dengan usaha. Kaya dengan usaha, kaya dengan gain dia. Harta tak ada lah anu kali, tapi gain dia tu mencukupi untuk dia tu nak hidupnya. Ini katakan orang kaya dengan usaha. Kaya dengan usaha, iaitu orang yang gagah dan kuat, anggotanya sihat dan mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak dan sesuai baginya. Yang mampu boleh kerja mengikut kerjaan yang sesuai bagi dia. Dia boleh kerja benda ni sesuai bagi dia, lepas tu cukup dia dengan usaha dia tu dan mendapat hasilan yang mencukupi bagi dirinya dan ahlinya. Maka ini dia katakan orang kaya usaha. Walaupun dia tak ada kebun, walaupun tak ada harta yang milioner, yang milion-milion, tapi dengan usaha dia tu cukup dia hidup, makan dia dengan anak bini dia tu.
maka orang ni katakan kaya usaha. Kalau tak cukup, memang miskin lagi lah. Ya gagah dah tapi tak mencukupi. Maka masuk dalam orang yang tak kaya. Boleh dia tu terima zakat. Kalau mencukupi dengan rank dia, dikatakan dia tu kaya usaha, tak boleh terima zakat dia tu. Termasuk di dalam golongan ini adalah sebagai taswir gambaran yang diberikan oleh ulama kita nak menggambarkan hubungan dengan orang kaya usaha ni buat masa sekarang ni. Termasuk di dalam golongan ini kebanyakan umal kaum buruh dan pegawai-pegawai muzaffin. Puak-puak kerja kaum buruh, puak-puak kerja makan upah, buat umuh, buat gapo dan sebagainya, termasuk dalam orang kaya usaha ni, kaya orang. Dan juga muzaffin, karacakan, puak karacakan, udah makan gaji. Dia kerja tu, kerja kan dia, sama ada kerja gapo ikutlah abata ke abaca ke apa kan, boleh gaji bulan ni bagi dia, ya cukup dengan gaji tu untuk makan anak bini dia, lebih lagi pula lah bulan-bulan tu dan sebagainya. Maka ini ada katakan kaya usaha. Kaya usaha. Kebun tak ada. Kebun tak ada. Tapi dengan duk kerja jadi kru ke, jadi guru ke, jadi ustaz ke, dia ikutlah apa saja boleh gaji daripada kerajaan, maka cukup dengan tu dikatakan kaya usaha. Kaya usaha. Yang mana mereka kaya dengan usahanya yang berulang-ulang. Boleh-boleh semua. Tiap-tiap bulan boleh, tiap-tiap bulan boleh, tiap-tiap bulan boleh. Tu kaya usaha dah tu. Bukan kaya dengan hartanya dan harta simpanannya. Di mana bukan kaya harta tak. Harta tak kaya, tapi kaya usaha dia. Padan dengan kerja dia tu dengan berbelanjaan dia. Kaya dah tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Lepas tu bila dia kaya, hak dah lebih je kena ambil zakat kau dah lah. Kena ambil zakat kau pula lah. Bila harta yang mencukupi, dah cukup nisab harta dia tu, kena ambil zakat pula. Ni maknanya takaful istimai, maknanya bergotong royong dalam masyarakat yang boleh menolong batu membatu, khususnya dalam bab zakat ni. Kalau hidup bab zakat, maju dah kita. Maju. Maknanya boleh terakat tarah kita naik lah. Kalau tak maju setara mana pun, terakat tarah kita naik. Itu dia. Sebab tu sebagian saya katakan dulu, kalau setiap mukim pakat keluar zakat belaka, zakat getah siapa belana dah. Kita boleh bela anak mukim kita untuk hatam ngaji apa khusus kita nak. 2 orang kita kata. Hatta 2 orang dulu, hatta 2 orang. Bon habis 2 orang, hatta 2 orang pula misalnya. Di kampung kita. Abata misalnya, dia satu abata tu. Tak ada kena tupai orang dah. Dengan zakat getah boleh buat berdoa nah. Kita ngaji dah bab zakat getah dulu. Kena zakat tu. Pas zakat buah lagi padahnya zakat menega pada, masya-Allah. Itu ndak pada kita atur dah lah. Segala kekayaan bumi tahu kita dah. Cuma kita tu pandai pakai tak pandai pakai ya. Tak pandai pakai habis tak tu natijah apa dak. Hanya untuk maslahat peribadi kita, untuk tak ada suan tua kita ya. Tapi kalau kita pandai pakai jadi bab zakat berapa? Sampai tak pada masyarakat. 2 orang sekali hatang ngaji misalnya dalam mukim kita. Anak tempat kita sendiri, belanja pada kampung tempat kita sendiri, kelip ngaji esok kelip di tempat kita sendiri, tak lagi ke lain tak ada. Berapa dah kita boleh 4 tahun sekali ya, cukup dia 4 tahun ya, jadi 4 tahun tukar orang lain pula misalnya. Jadi kalau pakat kira itu belakang, masya-Allah terakat naik sendiri dalam masyarakat kita ni, tapi kita tak kira lagu tu. Mung caraku, ku cara nak kaya caraku, hak ni pun nak bolok caraku dan sebagainya. Ni ya tak sapalah. Jadi hak kena zakat pun tak ada kira zakat dak. Baiklah. Itu perkara yang mana kita cakap lepas dah benda tu, lepas tu keliklah kita bakal kira buat kita sendiri pula dah. Kita kelik pada orang kaya dengan usaha ni lagi. Orang kaya yang boleh menerima zakat ada 4 golongan. Habis kita 2 kaya tak terima zakat, kaya harta dan kaya usaha. Dan orang kaya boleh terima zakat ni hak ni. Sebagian kita cakap dulu lebih kerana, tapi saya ulangkan lagi. Hak kaya boleh terima zakatnya, satunya golongan amilin yang bertugas mengumpul zakat dalam lain tugasnya, sebagai kita cakap dulu. Amilin, orang kutip zakat,
walaupun dia kaya tapi dia boleh terima zakat atas nama amilin. Atas nama amilin. Yang keduanya golongan mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum baru masuk Islam tapi dia kaya, kita boleh zakat ke dia atas nama mu'allafati qulubuhum, bukan atas nama pakai miskin dak. Toke-toke kaya masuk Islam, kita boleh zakat dia sebagai mu'allafati qulubuhum baru masuk Islam setahun dua dia. Bukan beri atas nama dia pakai miskin, atas nama mu'allafati qulubuhum. Ini orang kaya boleh ke zakat. Yang ketiga jim, golongan yang berperang fisabilillah, hanya perang fisabilillah. Walaupun kaya pun boleh beri, sebagaimana kita cara dulu. Jadi kerana dia perang fisabilillah. Yang ketiga keempatnya ialah golongan gharimin, ia berhutang untuk mengislahkan antara golongan yang berseteru. Ia kaya, dua golongan duk pada kelahi, ia sanggup nak fikir dua tu dengan tubik duit dia tu nak fikir tu, ia butai. Ia butai. Ia butai. Lepas tu dia tolong islah ni. Jadi dia kaya, dia pergi butai untuk islah, boleh beri zakat pada dia di atas nama dia tu gharimin. Atas nama dia tu orang butai. Cukup utai tu tak terima dah zakat. Kau dah utai dia. Sebagaimana kita cara dulu, alhamdulillah. Itu adalah orang kaya harus terima zakat. Kita bicara sekarang orang kaya harus terima zakat, kaya harta dan kaya ghaib. Yang ketiga, kaya orang kaya dengan kekayaan orang lain. Ada juga. Ya kaya dengan sebab kaya orang lain. Tak boleh juga. Orang lain kaya, dia ni tupai waktu dia kaya juga dia pun. Tak terima zakat juga dia. Pasti mana ni? Setiap mereka yang wajib nafkah baginya di atas orang kaya, maka haram di atasnya zakat. Masya Allah. Ini kena ingat kan ni? Setiap mereka yang wajib nafkah baginya di atas orang kaya. Kita ada orang kaya. Orang kaya ni wajib nafkah pada kita. Kita ni pok misal. Anak kita tu kaya. Kita tak ada kerja apa dah. Habis gain dah, tak ada itu dah. Hanya dak makan tupai anak. Tupai anak. Sekarang ni anak telah jadi seorang yang wajib nafkah pada pak dia. Pada pak dia. Jadi kewajipan nafkah pak dia tu atas anak. Maknanya hidup kita hari-hari tu duk tupai, duk makan hak nafkah anak. Kerana anak wajib nafkah kita. Kalau itu kita dikatakan orang kaya sebab kekayaan orang lain. Jadi setiap mereka yang wajib nafkah baginya di atas orang kaya, orang kaya tu wajib nafkah kita, maka haram di atasnya zakat. Tak terima zakat. Terima zakat. Pak kita tua dah. Anak kaya, anak nafkah pada pak. Nyaya pakmu ni tua, aku beri zakat pakmu. Tak boleh beri. Sebab apa? Pak ni pun walau tua dah pun tak boleh kerja dah. Dia kaya sebab tupai hak anak dia. Anak dia wajib nafkah. Itu tak? Jadi setiap orang yang mana dia tu dapat terima nafkah daripada orang yang kaya, tak boleh terima zakat. Itu dia. Seperti kanak-kanak yang kecil. Anak kecil. Dimisal, anak kecil. Anak kecil wajib tapak nafkah. Nak beri zakat pada anak tak boleh. Sebab dikira kata anak tu kaya sebab nafkah pak. Seperti kanak-kanak yang kecil dibilang yang kaya dengan kekayaan bapaknya. Dikatakan anak kecil tu kaya sebab paknya kaya. Walaupun dia tak ada harta lagi. Begitu juga isteri yang fakir. Dibilangnya kaya dengan kekayaan suaminya. Isteri yang fakir, bini kita miskin. Tapi kita tak lelaki ni kaya. Kita nafkah pada bini kita. Ya susah bini kita tu. Jadi dia tu, bini kita tu dibilangkan orang kaya sebab kekayaan orang lain. Tak boleh zakat pada bini. Pada bini kita hak susah. Sebab kita yang wajib nafkah dia. Kita kaya. Kita kaya. Itu tak?
Itulah apa sebut itu adalah dalam Fiqh Zakah bagi Qardawi juzuk 2 muka 697 sampai 98. Inilah dibilangkan jenis orang kaya hak tak terima zakat, kaya dengan harta, kaya dengan rai, kaya dengan kaya orang lain. 3 jenis kaya tak boleh terima zakat. Yang keempat, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tak apa ni keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib tak makan zakat, dikirakan orang haram makan zakat. Ini adalah sakut palah kita, sakut dengan Nabi dan keluarga dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi sadaqah innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat An-Nasa'i rakam 2611. Nabi kata, "Inna hadhihi sadaqah hiya innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya bahwasanya ini sedekah sesungguhnya dia adalah daki manusia. Sedekah daki manusia, Nabi kata. Daki manusia. Kerana nak bersih tubuh badan manusia, nak bersih getah dia, tubuh bersih tubuh badan dia dibilangkan sebagai daki ya. Sebagai daki. Dan sesungguhnya dia tidak halal bagi Muhammad, jelas Nabi ayat, tidak halal bagi Muhammad dan tidak juga bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tak boleh makan ni. Yang kelima, orang yang tak makan zakat juga dikatakan orang tak makan zakat, orang kafir yang memerangi Islam. Orang kafir yang memerangi Islam, begitu juga orang kafir ahli zimmah di sisi jumhur ulama. Orang kafir yang memerangi Islam, kafir yang pergi Islam, yang lawak Islam, melawak orang Islam, tak boleh zakat pada mereka itu. Tak boleh zakat pada mereka. Dan kita bincang panjang hak mu'alafati qulubuhum dulu tu. Ada kafir-kafir hak bising nak jin nak gapo tu ada boleh zakat lah. Itu kita cara dah. Secara umumnya nak kata orang kafir hak pergi memerangi Islam tu tak boleh zakat pada dia. Begitu juga kafir ahli zimmah, orang kafir dakwah kajian Islam, tak boleh zakat juga di sisi jumhur ulama, sisi kebanyakan ulama. Setengah ulama tu boleh, ahli zimmah boleh zakat pada dia. Itu cara ringkasnya. Habis kita tu yang kelima. Yang keenam, ahli bid'ah. Ni sakut juga ni. Ahli bid'ah. Maksud pada ahli bid'ah ni ada para tafsir. Ada tafsir lah ni lah. Ahli bid'ah, ahli buat perkara bid'ah, siap dalam agama, maka orang ni seumumnya ada tafsir. Antara boleh beri dengan tak boleh beri tu. Pesi mana bid'ah tak boleh beri, pesi mana bid'ah hak boleh beri. Takat mana? Ada para tafsir. Yang pertama, sekiranya dia dari ahli bid'ah, yang mana bid'ahnya membawa pada kufur, maka tidak diberi zakat kepadanya, kerana dia telah keluar pada agama dengan sebab bid'ah itu. Ini hak pertama. Sekiranya dia dari ahli bid'ah, yang mana bid'ahnya membawa pada kufur. Kalau bid'ah dia teruk pada kufur, perbuatan bid'ah dia tu, nampak teruk berdoa siapa kufur nampaknya. Dia. Duk sembah kubur, duk sujud ke duk gapo, ikutlah nak kata gapo. Jadi bawa pada kufur bid'ah dia tu, maka tidak diberi zakat kepadanya. Tak beri zakat ni. Sebab bid'ah tu berdoa. Kerana dia telah keluar pada agama dengan sebab bid'ah itu. Jadi bila bid'ah tu pada kufur, maknanya perbuatan itu kufur lah. Jadi bila kufur tu maknanya kafir riddah, tak lebih dah. Walaupun cakap Melayu pun tak lebih dah. Kalau Melayu cakap Melayu, kalau Arab cakap Arab pun tak lebih dah. Sebab dia tu adalah keluar pada agama Islam sebab bid'ah yang mengkufurkan dia tu. Na'udzubillah min zalik. Ya ada bid'ah sampai kufur ni. Banyaklah ni. Banyak ni. Terutama penyakit-penyakit mengikut negeri jiran kita tu ada nak mari dia. Nampak ada kufur ada tu. Na'udzubillah min zalik. Itu yang pertama. Itu kita ingatlah tu. Yang kedua, ini mungkin ada tempat kita ni. Bid'ah yang kedua ni.
sekiranya dia dari ahli bid'ah dan maksiat yang tidak membawa pada kufur. Dia tak buat ada kufur, berarti bid'ah lah. Ada bid'ah dia buat perbuatan bid'ah, perbuatan khurafat, perbuatan maksiat dia buat tu, tapi tak sampai ada kufur. Maka jika berat sangka si pemberi zakat itu bahawa si bid'ah dan maksiat itu akan membelanjakan zakat yang diberi kepadanya itu pada perkara maksiat, maka tidak harus diberi kepadanya zakat. Ini tilik. Jadi kalaulah kita beri zakat ni, berat skor kita kata, kalau itu zakat dia tu, pakai duit zakat pada bid'ah dia tu, pada maksiat dia tu sawi zakat dia. Sebab kita berat skor kita, 90%, 70% kata kalau duit dia apa pakai ada cara bid'ah maksiat dia tu duit ni sawi. Duduk mabuk ke apa dia gitu ni dari bid'ah dia tu sawi. Dia. Dan sekiranya mereka tidak membelanjanya pada perkara maksiat, maka boleh diberi kepadanya zakat. Kalau dia tak belanja pada maksiat, boleh wi dia tu kalau dia nak makan, belanja air makan dia, tak apa, boleh wi. Walaupun dia tu buat bid'ah wa maksiat, tapi oleh kerana dia tu miskin itu ini, kita wi dia tak belanja pada perkara maksiat lain lagi, tak apa, dia kena makan, boleh wi. Dan sekiranya mereka tidak membelanjanya pada perkara maksiat, maka boleh diberi kepadanya zakat, kerana mereka termasuk dalam umum ayat masarifuz zakah. Kalau masuk umum ayat, kalau perkara lah, duduk perkara lah. Dan mengikut pendapat setengah ulama bahwasanya tidak diberi juga zakat itu pada mereka. Mengikut setengah pendapat ulama, walaupun bid'ah dia tak sampai pada kufur, tu sahwi, tak sahwi juga. Itu dia. Ni, kalau sampai kufur, cerak, tak boleh bermula dah. Kalau tak sampai kufur, setengah ulama kata kalaulah tak bawa pada sokong maksiat dia boleh beri, boleh tak bawa pada sokong maksiat boleh beri. Kalau sokong pada maksiat dia tak boleh beri. Sokong maksiat dia tak boleh beri. Kalau tak sokong maksiat dia boleh beri pada pendapat setengah ulama lagi kata tak boleh beri juga walaupun tak bawa pada sokong maksiat dia pun. Ini maknanya ya halusi ni. Masya-Allah. Begitu juga segianya tidak diberi zakat pada mereka yang tidak menggunakan zakat itu pada mutaati Allah Azza wa Jalla. Seperti mereka yang tidak bersolah, maka tidak diberi zakat kepadanya sehingga dia bertaubat dan beriltizam. Iltizam dah ni dia apa dia ta tu reken ngazai. Dia ada kitab ni muzakirah ni, ada kitab ni dia lopak di komputer ni. Tak molek dah batu boya nak apa dia print semula tu dia lopak besi mana tak juga. Jadi terkadang ada Tirmizi saja jadi lagu ni. Jadi rota tu duk sukun dengan zai, dia kena reken tu. Beki dah tu lah, dia ada kitab tu beki. Dan beriltizam dengan solah. Jadi begitu juga segianya, sepatutnya, semoleknya tidak diberi zakat pada mereka yang tidak menggunakan zakat itu pada mutaati Allah Azza wa Jalla. Sahawi zakat. Orang yang mana kita beri zakat, ia tak buat mutaati pada Allah. Dia tak guna duit kita tu untuk taat pada Ta'ala, sahawi zakat dia. Segiya sahawi. Wi zakat dia pun duk beli daun, beli rokok, makan dan sebagainya. Pas buku sahawi lah tu. Miskin meladuk gitu. Bui dia beli rokok makan misalnya. Jadi musyak gitu ya. Ataupun duk beli filem, beli gapo, tengok ikut tu sahawi dia. Maknanya segianya, semoleknya. Seperti mereka yang tidak bersolah, seperti kata semaya. Ini misal hari ini kata semaya, berat tu. Orang tak semaya, beli zakat dah dia, sekian usah beri kepada dia. Seperti mereka yang tidak bersolah, maka tidak diberi zakat kepadanya sehingga dia bertabat. Dia tabat dulu, maknanya dia klik semaya semula dulu dan beriltizam dengan solah. Ya iltizam dengan salah itu beri. Tak semaya usah beri.
Semoleknya lagu tu. Segiyanya tu sahwi situ. Kalau beri sah tak? Sah. Sebab ia tidaklah digunakan pada musiak-musiak yang nak berdarat lagi. Kalau ada yang nak makan tu, boleh beri mengikut pada hak kita dengar tadi. Pada pokoknya, bahwasanya pemberian zakat itu adalah diutamakan kepada orang yang lurus dalam agamanya. Ini pokok. Pada pokoknya, pada asasnya, zakat ini tabi orang yang lurus dalam agama. Orang betul, orang tak molek dalam agama. Pada etikadnya dan amalannya, melebihi dari orang yang lain daripada mereka itu. Kita utama yang mana? Utama orang itizam dengan agama ni, lebih utamakan daripada orang lain. Tengok orang yang lebih dekat pada agama. Itu dia. Allahumma ada satu pendapatnya mereka yang kita nampak atas, boleh kita menjinakkan hati dia. Kalau zakat dia boleh dia semaya, okey. Maksudnya mu'alabati qulubuhum tu. Kalau kita zakat dia, nampak dia semaya, kita boleh pergi macam tu. Tengok mu'alabati qulubuhum tu. Maksudnya ba'nu pula. Jadi pada pokoknya kita zakat utamakan orang yang soleh, orang yang itizam dengan agama. Itu pada pokok. Semoga zakat kita pun jadi molek, dan dia pun dapat gunakan zakat kita tu pada tempat yang molek, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan orang yang ataupun asnaf orang yang tak boleh terima zakat, yang mana dapat kita cara hari ini ialah duduk pada orang kaya, dan juga daripada keluarga Nabi, dan juga orang ahli bid'ah yang mana kita bercakap tadi. Dan rasanya untuk hal zakat ni kita setakat ni dulu, kita sambung hadis sikit insya-Allah. Untuk zakat kita setakat ni dulu insya-Allah. Kita sambung pelajaran hadis sikit sebagai tambahan untuk kita hari ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita ikut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis kita 40 hadis hidangan ruhi. 40 hadis hidangan ruhi yang mana ada sama tanya kita ni. Hadis kita berada hadis yang ke-8. Muka yang ke-20. Tajuknya hakikat orang bijak dan bodoh. Hakikat orang bijak dan bodoh. Tajuk hadis kita hari ini ialah kita nak tahu hakikat orang bodoh dan orang cidik dan orang bodoh, orang bijak dan orang bodoh. Qala alaihi salatu wasalam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis riwayat Tirmizi rakam 2464. Hadisun hasan katanya. Maksudnya orang yang cerdik, orang yang cerdik, orang bijak ialah mereka yang selalu mengirakan dirinya dan bekerja untuk selepas daripada mati. Dan orang yang bodoh ataupun orang yang lemah ialah mereka yang selalu memperikutkan dirinya akan nafsunya dan berangan-angan daripada Allah. Ni boleh kita tengok gambaran Nabi letak pada kita. Nabi kenal orang cerdik, orang bodoh. Hakikat cerdik sengerti lagu mana. Nabi kata orang yang cerdik ialah mereka yang selalu mengirakan dirinya dan bekerja untuk selepas daripada mati. Jadi orang cerdik ni orang selalu hisap diri dia, dia kira diri dia. Buat kira dari hidup dia ni, buat amal kena tak kena, dia dengan ajaran Tuhan betul tak betul, dia duduk dengan ajaran Tuhan. Dia kerja ni untuk hak lepas mati. Dia kerja untuk nak pakar hak lepas mati. Dia kerja lagu ni lepas mati, dia pakar tak pakar. Buat lagu ni pedah tak pedah lepas mati dia. Dia kira sana. Tak ada kira untuk nak tah dunia ni dak. Ni panggil cerdik. Buat gapo untuk natijah lepas mati. Tara mana ke buat lagu ni lah mana lepas ke mati. Jadi lah mana lepas ke mati. Jadi inilah orang cerdik.
Dan orang yang bodoh ialah mereka, orang yang bodoh ataupun lemah ialah mereka yang selalu memperikutkan dirinya akan nafsunya dan berangan-angan daripada Allah. Ini orang bodoh. Maknanya dia tu memperikutkan diri akan nafsu. Diri tu turun nafsu dia. Maknanya tubuh badan dia ni, dia turun nafsu. Maknanya dia tu hidup turun nafsu. Nafsu nak lagu mana turun nafsu. Turun nafsu nak. Nak lagu tu buat, nak lagu tu buat. Dia tak kira dah lepas mati nak jadi lagu mana, molek tak molek, pedah tak pedah, azabkan nikmatkan, dia tak kira waktu tu. Ni panggil orang bodoh. Dia kira tak dunia mata, tak pedah dunia. Wa tamanna 'ala Allah, ya bangin-angin kata, dia mati esok ni, Tuhan amat murah, Tuhan murah hati. Kada apa, Tuhan royak dah kata rahmat dia 100 rahmat. Ya pakai atas dunia 1 rahmat ya. 99 cara untuk akhirat esok. Pas kita masuk letu ngah kada apa lu. Bangin-angin. Jadi harap-harap angin gitulah. Hijau dia tak kira. Tak ada kira. Molek hudud tak kira. Dia kata nafsu dia ya. Kita tengok dalam intisari ataupun hurayah hadis ni. Nabi SAW menyatakan hakikat dan sifat orang yang cerdik yang sebenar. Ini Nabi wayak hakikat orang cerdik yang sebenar. Kita ambil faham sinilah dan kita ambil insah di kita sendiri. Dia letak di kita tu dikena. Orang cerdik yang sebenar ialah orang yang selalu merenungkan terhadap diri sendiri. Dia renung terhadap diri dia. Perhati diri dia sendiri. Insah diri sendiri. Timbang diri sendiri. Dan muhasabahkannya pada setiap gerak-geri. Muhasabah diri dia. Setiap gigi nak buat, nak kata, nak gapo apa, dia kira antara halal haram, boleh tak boleh, suruh ke tegah benda ni, lepas tu nanti jah gapo dia. Dan muhasabahkannya pada setiap gerak-geri dan amalan pada setiap detik hidup dan setiap masa yang dilaluinya. Setiap masa lalui kira rugi ke laba. Duk lagu ni rugi ke laba kita ni. Kalau rugi free kita, tak nak pakai gapo di akhirat. Selepas mati tak boleh gapo. Kena kira setiap detik, setiap masa. We jadi laba kita ni. Sebab tu maknanya kalau kita kira kita laba semua, kita agak selain ni masalah, masya-Allah. Tempat laba ada semua kita agak selain kalau kita kira ngerti. Zikir, kita boleh zikir semua. Kita nak sikar boleh, zikir kita nak mutu boleh, zikir kita nak kereta boleh, zikir kita lopak lari, kita akan melakar kita boleh zikir. Peluang banyak zikir ni. Bukan zikir nak tidur tak dikas jadah lah, pergi wasbah subhanallah subhanallah. Hak tu zikir. Duk matang boleh zikir, boleh pergi boleh zikir, nak kedai kopi boleh zikir, klik kedai kopi boleh zikir. Yang putus zikir tu. Misalnya, laba semua kita. Alhamdulillah, masa kita tak rugi seminit habuk. Dia. Tak. Ini duduk pada kita pandai kira. Sebab tu kira kata kita nak buat ni, gapo kita boleh buat, gapo kita akan dapat lepas dah mati kita. Ni orang cerdik. Itu dia. Masya Allah. Zikir tu setiap masa. Pergi muatam boleh, pergi ngakik boleh, pergi nyakur boleh. Tengah nyakur tak agak, lagi dulu. Kau saya agak Allahu Akbar, nyakur Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyakur boleh. Tak ada apa. Yang nak semangat boleh itu, pakai Allah Akbar belakang kalau ramah. Dia. Jadi kena kira untuk lepas dah mati. Masa kita sikit, tak nak masa. Kalau nak masa zikir sikit benar masa nak zikir kita atas jadah. Cerak nah. Siapa dia tak boleh ambil sejeh atas jadah nak zikir. Dak, lepas bayar banggi dah. Lepas tu kecek kedai kopi apa, rugi belaka tu. Rugi belaka tu. Tak ada laba lepas dah mati. Ada. Dia, tak laba. Ada. Kalau bola apa, bola lah apa rugi belaka. Bila-bila dengar bola zikir hingga juga. Bola ada itu kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila-bila zikir bila-bila. Hingga juga laba dah, rugi setengah pun laba setengah. Ada. Ni bola judi dah bola. Kau rugi lagi dah. Nauzubillah min zalik. Inilah maknanya perlu pada kita ambil fikir dengan hadis Nabi ni. Jadi orang cerdik itu itulah dia perbuatannya
dia sentiasa mengerjakan amalan-amalan yang baik demi untuk berpedah kepadanya selepas daripada mati. Kerja benda molek untuk pada mati, benda kecil tak apa, benda sikit tak apa. itu pedah pada mati. Terkadang benda kecil-kecil kita rasa perih, tapi benda boleh pahala. Benda boleh pahala. Ada? Tak ada apa. Tak ada kena buat benda besar-besar, benda kecil-kecil tak apa. Ada? Burung hinggap pun boleh pahala dah. Tak ada perkaya apa-apa. Burung hinggap boleh pahala, token naik boleh pahala. Ada? Labah hinggap boleh pahala. Benda boleh pahala belaka tu. Nabi royak dah benda tu. Tak ada kacil, tak ada terung, tak ada gapo, buah gilah tepi pagar mana pun. Ada? Labah naik pun boleh, lalak naik pun boleh. Masya-Allah. Kira boleh faedah. Ada? Kerana ia yakin bahawa hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara saja. Hidup dia sebentar saja. Tak ada masa lewat dah. Sebentar saja. Pas hidup, kalau nak kira hidup dunia akhirat tu, sehari akhirat alfasanatin mimma ta'udun. Sehari akhirat ialah sama alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun hak kita lebih atas dunia. Sehari akhirat 1000 tahun. Pas kita hidup 100 tahun tak sampai. Lepas tu apa je kalau nak kira apa minit dengan akhiratnya. Sehari akhirat alfasanatin 1000 tahun mimma ta'udun. 1000 tahun. Baru sehari akhirat. Lepas kita hidup 80 tahun. Bolehlah 100 tahun. Tak ada 100 tahun baru ni. Potong kiu sokmo ni. Lepas tu apa minit ya. Kalau kira dengan akhirat tu. Sebab tu sebentar hidup kita di dunia ni. Sebentar. Kena kira hak labo, hak pakai lama. Lama-lama tanpa ada kesudahan baginya ialah hidup selepas daripada mati. Hak tu hidup sama-sama. Hidup lepas dah mati. Hidup sini sebentar, hidup lepas dah mati tu hidup panjangnya, iaitulah pada alam barzakh, kemudian pada alam akhirat. Di pada alam barzakh buat sama antara dunia dengan akhirat, terbit pada alam barzakh, pada alam kubur, pergi pada alam akhirat panjangnya lah. Hidup semua waktu tu. Kalau tu kita buat bekal di sini ni untuk nak pakai hak semua-semua tu. Bukan nak pakai hak sini tak. Pakai sebentar ya. Boleh hidup, boleh makan untuk ibadat teh, untuk buat kerja teh, cukuplah kita. Itu dia. Jadi inilah orang cidik, orang yang kira perkara laba lepas dah mati. Pedah lepas dah mati. InsyaAllah semoga Allah jadi kita masalah gulungan ni insyaAllah. Dengan itu maka segala bekalan dan cadangan hidup yang sebenar ialah bekalan untuk digunakan ataupun untuk digunanya pada alam selepas mati. Itu dia. Bekalan sebenarnya ialah bekalan untuk guna lepas dah mati. Guna lepas dah mati. Masa ni boleh makan lagi apa? Okey, boleh hidup, boleh ibadat teh, duduk saja kerja teh, cukup kita. Jangan melanggar peraturan teh. Cukuplah kitanya. Alhamdulillah. Maka orang yang bercadang dan selalu mengirakan bekalannya untuk selepas mati, agar dia bercadang, duk kira bekalan untuk selepas mati, adalah orang yang paling cerdik dan bijak. Ni orang cerdik Ni orang cerdik. Kira untuk lepas mati. Tak ada kira sini tak. Itu je. Alhamdulillah. Jadi maknanya inilah dia Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan kita ni ingat kita orang mukmin ya. Orang hak duk oleh kebaikan semua. Ajabil amri mukmin inna amru kullahu khair. Hari-hari mukmin semua kerjaan molek belaka orang mukmin, khair belaka. Ada. Kalau dapat imak pun dia suka molek, kalau dapat bala pun dia sabar molek, dan sebagainya. Jadi kebaikan duk pada orang mukmin. Alhamdulillah, syukur kita. Ini nikmat besar yang mana Allah bagi pada kita. Alhamdulillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Orang yang pertama yang mana Nabi SAW telah menggambarkan pada kita orang cidik ialah orang yang tak mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang selalu duk berenungkan diri dia, kirakan diri dia dan dia kerja untuk selepas mati. Yang kedua, Nabi SAW juga menceritakan tentang orang yang paling bodoh di dunia ini. Orang yang paling bodoh di dunia ini. Mungkin dia berasa cidik, tapi orang paling bodoh di dunia ni ialah orang yang selalu hidup mengikut hawa nafsu siang dan malam. Ni dia. Orang hidup mengikut hawa nafsu. Cara nak tipu orang, cara nak kela orang, cara nak makan duit, cara nak apa, cidik.
pita dia dok pulah nak pusing nak gapo naudzubillah min zalik. Dok tah tanah orang 3 tahun orang tak tahu gapo hanya jin. Kamu orang minta tanah yang milik dan sebagainya. Main tanah tu main tanah kau ni. Oh macam-macam. Okey. Banyak cara tipu helah dia dan sebagainya. Cidik dia tu, tapi dalam Islam membilangkan dia tu orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh. Dan Nabi SAW juga menceritakan tentang orang yang paling bodoh di dunia ini ialah orang yang selalu hidup mengikut hawa nafsu siang dan malam. Ikut hawa nafsu. Nafsu nak gapo ikutlah dengan donterinya, dengan sukanya, ramanya, dengan berecoknya, dengan gila kutuk-kutuknya, macam-macam. Mengikut nafsu dia nak. Dia sentiasa menjadi hamba kepada nafsu pada setiap langkah hidupnya. Jadi hamba pada nafsu dia. Jadi hamba pada nafsu. Itulah saya kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Itu saya kata. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah akan perhati tengok pada orang yang menjadikan Tuhan iaitu hawa nafsu. Hawa nafsu iaitu Tuhan dia. Dia turut Tuhan dia. Jadi hawa nafsu Tuhan dia. Dia tu hidup turut hawa nafsu dia. Kerana hawa nafsu Tuhan. Hawa nafsu nak kau ana, kau itulah. Nauzubillah min zalik. Tak perhati kau, tak tengok ke? Wa adallahu Allahu la ilm, dan Allah menyesatkan dia dalam keadaan dia tu tahu ti. Ya bijak cop mahalai ni. Pandai tipu orang. Pandai kelor orang. Lah ni pula cop mahalainya apa pasal nipu? Ya tipu kelor tanpa mai, ikut undang-undang. Tu dah. Ini. Pandai tipu ikut undang-undang, tak salah. Ikut undang-undang tak salah. Dia. Tipu tak tipu, kelau tak kelau, tapi dengan undang-undang betul. Tak apa dah tu. Tak salah dengan undang-undang. Dia kira ni wa adallahu Allah wala ilmin. Allah menyesatkan dia dalam keadaan dia tu tahu dan reti. Nauzubillah min zalik. Sebab tu bimbang juga pak kita ni pun. Bimbang kita. Kita ada duit kita cukup sampai zakat, tapi kita fak ustaz pandai helah. Nak lari pada zakat misalnya. Wa adallahu Allah ala ilmi juga tu. Bimbang tu. Takut masuk kata kita. Itu orang nafsu. Nafsu saya ni boleh gaji kan 70-80 ribu sebulan sebagainya, 50 ribu, 60 ribu, zakat tak weh. Misalnya. Ya ada ilmu dia, ya pandai ilmu dia pandai. Ada. Duit kita tak apa ni stok, kita tak ikut makan sebagainya, ya boleh pergi belakanglah. Itu maknanya afara'aita man ittakhadha ilahu hawah wa adallahu ala ilmin. Nauzubillah min zalik. Patah kata selagi pula berat-berat saya kata ikut hawa nafsu ni. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam minallah. Wa man adallu, siapa kau nak lebih sesat lagi? Siapalah ya lagi nak lebih sesat pada mimman ittaba hawah daripada orang ikut hawa nafsu? Orang ikut hawa nafsu lah paling sesat sekali. Siapa ya lagi nak lebih sesat pada orang ikut hawa nafsu bighairi hudam minallah, dengan tak dapat petunjuk daripada Ta'ala, tak turut jalan Tuhan. Hak ni lah paling sesat. Nauzubillah min zalik. Itulah benar Nabi kata orang yang bodoh tu orang ikut hawa nafsu. Dia Tuhan pun banyak dalam Quran tu dalam membidaskan ataupun dalam mencelakan ikut hawa nafsu. Ni klik kita lah, kita pakai insah diri kita sendiri lah. Jadi katanya itulah orang yang bodoh ialah orang yang selalu hidup ikut hawa nafsu siang dan malam, dan sentiasa menjadi hamba pada nafsu pada segenap langkah hidup. Segenap langkah ikut hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu tanpa mengira baik dan buruk, tak kira molek huruf asal ke boleh kaku, sudahlah, tak kira dah. Senok suka hati aku ikut. Hidupnya untuk memuaskan nafsu tanpa mengira halal dan haram. Hidup puas nafsu ya. Halal haram tak kira. Nauzubillah min zalik. Dia tak kira. Tak nampak lepas dah mati. Dia berangan-angan panjang dengan segala perbendaharaan dunia ini, dengan harta benda dunia yang panjang. Buat nyok ni boleh nyok tu, boleh nyok tu. Ya kira kilik, bukan mudah. Kung kok ni boleh juta, kung kok ni boleh juta. Sedap. Ada. Nak buat gapo boleh, nak gapo boleh. Angin-angin. Hak dunia ni. Atas dunia ni dia kira molek benar. Untuk dapat apa yang mana dia kehendaki. Dan dia tidak nampak lagi gambaran akhirat. Akhirat tak dapat kabut.
Akhirat tak nampak. Tak nampak akhirat. Malahan dia juga berangan-angan secara khayalan terhadap kemurahan Allah terhadap dirinya. Jadi ni khayal-khayal ya, angin-angin juga. Tuhan murah hati, Tuhan rahmat dan sebagainya. Tak apa, buat sikit-sikit Tuhan rahmat. Supaya golongan Yahudi itu masuk neraka apa ayyam ma'dudah ya, apa hari yang masuk. Supaya Yahudi dia berangin-angin rahmat Tuhan. Ya tu ada nahnu abnaullah wa hibbah. Kita ni anak Tuhan, kekasih Tuhan. Kalau masuk neraka apa ayyam ma'dudah, apa hari yang masuk. Lepas tu tak ada apa, angin-angin neraka tu. Tu golongan musyrikin, kafir musyrikin ataupun kafir Yahudi dan lain padanya. Boleh katakan pak kafir di situ belaka tu. Dan angin-angin dia. Angin-angin dia. Setengah tu tak tahu kata akhirat. Tak tahu kata naruk sawan tu gapo dia, tak tahu juga. Tahu kata boleh sebut naruk sawan tapi hakikatnya tak tahu juga gaib tu. Tak tahu kat mana. Lepas tu nak gapo tak dunia ni. Tak dunia nak puas gapo tak dunia. Naruk sawan tak tahu tak gapo. Mati dia panggil tanasukul arwah, bertukar nyawa. Kalau molek, dia tubik nyawa tu jadi orang molek pula dah. Dia kira cara dia tu. Akidah tanasukul arwah. Ya dia kira gitu ya. Kalau buruk, jadi orang jahat, masuk lepuk babi, jadi babi dan sebagainya. Kau dah tu ya. Etikad demo. Itu setengah-setengah pada etikad. Nauzubillah min zalik. Itu etikad demo. Lakum dinukum liyadin. Tapi kita nak kata kita orang Islam ni ada sikap kitanya. Ini dia ajaran kita. Dia bercerita secara angan-angan bahawa Allah kasih kepadanya. Jangan angin. Kata Allah kasih ke dia dan Allah akan merahmatinya di akhirat nanti. Allah akan rahmat di akhirat nanti. Walaupun dia mengerjakan berbagai dosa dan maksiat atas dunia ni, walaupun kerja dosa maksiat atas dunia, Tuhan rahmat akhirat esok ni. Berangin-angin. Atas dunia puaskan nafsu. Akhirat esok angin-angin. Terutamanya bila dia reti lebih kurangnya, Tuhan itu adalah bagikan rahmatnya pada 100 juzuk, 1 juzuk hanya pakai atas dunia saja, sehingga maknanya manusia tu, makhluk dia tu boleh rahmat, kasih sayang, meratap pun kasih kanuk dia dan sebagainya. Sebab rahmat satu rahmat hak tu rahmat capai atas dunia ni. Dia tercadai untuk akhirat, untuk hamba dia 99 rahmat untuk akhirat esok. Noyak tu Tuhan tu rahmat pada hamba. Pas kita buat gapo lagi, buat puas atas dunia ni, kita harap rahmat Tuhan akhirat esok lah. Ada cadai 99 tak kita wis siapa lagi? Tu cara angin-angin dia. Ini hamba dia, cadai hamba dia. Nauzubillah min zalik. Itu maknanya orang yang bodoh yang hanya nak memuas nafsu dunia dan berangan-angan yang kosong daripada Allah di akhirat esok. Nauzubillah min zalik. Dan yang ketiga daripada pengajaran ataupun intisari hadis kita ni, didapati perbezaan yang amat jauh antara orang yang cerdik yang beramal untuk akhirat dengan berbagai amalan yang baik dan orang yang bodoh yang hanya beramal dengan berbagai-bagai amalan yang buruk untuk keseronokan di dunia yang sementara ini juga. Beza jauh, amat jauh antara orang cerdik yang beramal yang hijau untuk akhirat, untuk lepas mati, yang kerja gapo orang hak cerdik ni, dan orang bodoh kerja gapo atas dunia ni. Jauh beza antara dua tu. Nauzubillah min zalik. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, yang mana kita dapat hari ini satu hadis Nabi SAW yang dapat bagi pengajaran pada kita. Semoga kita dapat pengajaran pada hadis Nabi SAW dan kita dapat betulkan hidup kita mengikut apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.